Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Boleh buka tu, yang plastik tu buka. Sekarang ni saya memang pegang buku yang warna purple gelap ni. Ini salah satu buku yang sangat bagus untuk dimiliki oleh suami isteri. Asam garam rumah tangga Nabi. Dia ada 3 warna sebenarnya. Warna purple gelap ni. Buku yang kedua, himpunan kisah-kisah Nabi dengan isteri berkenaan himpunan kisah romantik. Kemudian buku yang kuning yang ketiga adalah himpunan kisah Nabi dengan anak, menantu, sepupu, sepapat, dengan cucu, dengan sahabat. Maksudnya keluarga yang lebih besar. Dan buku warna purple ni saya memang tak cukup untuk semua, terhad sangat. Yang warna purple yang kalian pegang ini adalah himpunan kepada konflik dalam rumah tangga Nabi SAW. Semua rumah tangga ada ujian, ada konflik, termasuk dalam rumah tangga Nabi. Namun kisah yang dirakam di dalam buku ini nak memberikan kepada kita apa masalah yang berlaku pada hari ini sebenarnya telah pun berlaku di dalam rumah tangga Nabi, dan Nabi tunjukkan solusinya, bagaimana cara untuk menguruskannya. Dan firman Allah yang kita bacakan tadi, katakanlah wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, sekiranya kamu mencintai Allah. Allah perintahkan Nabi Muhammad berkata kepada kita umatnya, sekiranya kamu benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, yuhibbukumullah, nescaya kamu akan dicintai oleh Allah, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan kamu akan diampunkan oleh Allah. Maka perintah untuk mengikuti Nabi daripada pelbagai segi, sama ada dalam hal yang besar-besar pemerintahan negara, pengurusan ekonomi, apa-apa saja, sehinggalah kepada sekecil-kecil perkara, bab buang air besar, bab buang air kecil, bab makan, bab minum, bab tidur, bab berpakaian, pakai pakaian mana dulu masuk, mana yang keluar, bila nak masuk pakai belah kanan dulu, bila nak buka, nak salin baju, buka sebelah kiri dulu, sampai sekecil-kecil perkara. Siapa yang membesar dan mengikuti sunnah Nabi, maka akan dapat cintanya Allah. Yuhibbukumullah, kamu pasti dicintai oleh Allah, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan kita dapat pengampunan daripada Allah. Sebab itu rumah tangga yang mengikat hubungan suami isteri dan anak-anak dengan menghidupkan sunnah Nabi, rumah tangga itu akan disuburi dengan cinta Allah dan cinta Rasulullah. Allahu Akbar. Cuba kita tengok muka surat IX tu. IX depan sekali, lepas senarai kandungan tu. IX, saya tak tahu ya ini muka surat berapa IX saya, woman saya ni. IX tu muka surat berapa? Tak reti juga kan? 9. Ya. Allahu Akbar. Muka surat 9 IX tu. Kita baca firman Allah. Qala Allah Ta'ala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsira. Yang bermaksud, maka sesungguhnya pada diri Rasulullah itu ada contoh tauladan yang terbaik bagi siapa yang ingin bertemu dengan Allah pada hari akhirat, dan mereka yang banyak menyebut atau mengingati Allah. Maksudnya ciri-ciri manusia yang beriman dan ingin bertemu dengan Allah di hari kiamat kelak dalam keadaan yang baik, dan ciri-ciri mereka yang banyak mengingati Allah adalah mereka yang menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai ikutan. Jadi jelas tidak ada contoh yang terbaik dan tidak ada kaedah yang terbaik. Nak jadi suami romantik ke, isteri yang terbaik ke, melainkan mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, sekarang kita buka muka surat. Muka surat 3. Okey, belak muka surat 3. Muslimin muslimat sekalian, muka surat 3. Masya-Allah, tengok muka surat 3. Okey, tajuknya ialah Nabi dan Ummul Mukminin juga berselisih faham. Nabi dan Ummul Mukminin juga berselisih faham. Kita terus pergi kepada muka surat yang keempat. Dan ini sangat-sangat menarik
dan insya-Allah akan menjernihkan isu-isu dalam rumah tangga yang berlaku pada hari ini. Kita bacakan Saidina Umar menceritakan, kami kaum Quraisy, kamilah yang menundukkan isteri. Okey, Saidina Umar cerita ni, kami orang Quraisy Mekah adalah lelaki yang sangat tegas dan dominan dalam rumah tangga. Dan mereka ini golongan yang menundukkan isteri. Isteri mesti kena ikut ontok je dengan suami, tak boleh nak bantah. Bahkan kalau suami nak keluar daripada rumah, soalannya nak keluar-keluar je, tak perlu cakap dengan isteri. Betapa dominannya suami, budaya, adat masyarakat Quraisy di Mekah. Sebab itu bila Sayyidatina Asma binti Abu Bakar, bila datang Abu Jahal bertanya kepada beliau, mana ayahmu? Masa peristiwa hijrah kan, peristiwa hijrah, mana ayahmu? Ayahmu pergi mana? Masa tengah cari Nabi Muhammad dengan Sayyidina Abu Bakar ni dalam peristiwa hijrah ni. Sedangkan Sayyidatina Asma memang tahu di mana Rasulullah dan ayahnya berada di Gua Sur. Dia yang hantar makanan. Lalu apa yang dia jawab kepada Abu Jahal? Dia jawab apa? Jawapan bijak. Dia tak menipu. Dia tak kata aku tidak tahu, tak. Yang dia jawab adalah, bila seorang lelaki Quraisy keluar rumah bagi tahu kepada wanita yang berada dalam rumahnya. Dia jawab macam tu. Bila lelaki Quraisy bila nak keluar pergi mana-mana, bagi tahu isteri ataupun anak-anak dia nak pergi mana. Tu je cara jawab. Bila dengar jawapan yang begitu, terus ditampar sampai berdarah, telinga anting-anting tercabut. Masya Allah. Jadi kita perhatikan kata-kata Sayyidina Umar, kami kaum Quraisy, kamilah yang menundukkan isteri. Namun apabila kami datang kepada kaum Ansar, siapa kaum Ansar? Penduduk Madinah. Selepas hijrah, mereka tengok perilaku ataupun keadaan yang berlaku di Madinah. Kami tengok mereka kaum yang ditundukkan oleh isteri. Terbalik, pergi ke Madinah, tengok suami yang ditundukkan, duk ikut cakap isteri. Adat, budaya yang berbeza. Subhanallah. Maka sedikit sebanyak isteri kami terikut-ikut dengan kebiasaan wanita-wanita Ansar. Jadi lepas hijrah, Muhajirin ni dah bergaul dengan Ansar ni, mereka kata perangai isi-isi kami dah mula terikut dah perangai wanita-wanita Ansar yang dah berani menjawab dan sebagainya. Suatu hari Sayyidina Umar yang cerita ni, seorang yang tegas ni, aku memarahi isteriku namun dia menjawab balik. Saya tanya orang perempuan kat sini, siapa yang tak pernah menjawab dengan suami? Angkat tangan nak bagi hadiah banglo ni. Siapa tak pernah menjawab? Mustahil. Kalau dia tak pernah menjawab, bukan manusia tu. Kena cek tu, ada hormon apa tu. Subhanallah, menjawab. Bahkan isteri Nabi juga ada menjawab dengan Nabi. Dan Nabi tak mengatakan itu salah satu sifat ataupun akhlak yang buruk, tetapi Nabi meraihkan fitrah. Subhanallah, muslimin muslimat. Sebenarnya orang perempuan kadang-kadang menjawab tu bukan dia tak terima, tapi dah perangai dia menjawab. Lepas tu dia mikir. Kalau dia tak menjawab tu, dia macam tak boleh lena lah tidur malam tu. Duduk mikir, kenapa tak cakap macam tu, geram macam ni. Dan lepas tu dia ni, tetapi perlu ada batasannya lah. Jangan pula balik rumah kan nanti dengar tak apa saya cakap. Subhanallah, bahaya juga ya berhujah. Okey, kita tengok lagi. Suatu hari aku memarahi isteriku namun dia menjawab balik. Aku tidak boleh terima tindakannya yang membangkang itu. Lalu beliau berkata, isteri Sayyidina Umar pun berkata, mengapa awak tidak boleh terima perbuatan saya membantah awak? Isteri-isteri Nabi pun selalu menjawab mulut dengan baginda. Bahkan pernah salah seorang mereka tidak mau bercakap dengan Nabi sampai ke malam. Maksudnya merajuk, tak nak bercakap. Soalan kedua, siapa wanita kat sini tak pernah merajuk dengan suami dia? Angkat tangan. Nak bagi kereta pula. Tu yang berani tawar tu sebab tak ada. Okey, aku kaget, maksudnya terkejut, terpana. Kemudian aku berkata, malang sungguhlah siapa yang buat begitu. Aku pun memakai baju dan pergi menemui Hafsah.
Aku bertanya, wahai Hafsah, betulkah ada di antara kamu? Hafsah ni kan anak Sayyidina Umar, merupakan salah seorang isteri Nabi. Dia nak pergi confirm dengan Hafsah ni. Betulkah ada antara kamu pernah marah kepada Nabi seharian sampai ke malam? Lalu Hafsah menjawab, ya, betul, ada isi yang mengajuk kepada Nabi. Lantas aku berkata, malang dan rugilah dia. Adakah kamu tidak rasa takut yang Allah akan murka disebabkan kemarahan Rasulnya, lalu kamu tentu binasa? Janganlah kamu asyik meminta-minta daripada Rasulullah. Janganlah kamu membantahnya dalam apapun perkara. Janganlah kamu memulaukannya. Minta dengan ayah apa sahaja yang kamu perlukan. Janganlah kamu cemburu dengan madu yang lebih menawan dan lebih disukai oleh Rasulullah. Hadis ini riwayat Bukhari. Maksudnya cerita ini cerita yang sahih, yang bukan direka-reka. Maksudnya Sayyidina Umar ni dia pesan dekat Hafsah, Hafsah, kalau ada apa-apa tak puas hati, jangan bangkang, janganlah, ikut je Nabi, apa yang Nabi nak. Lepas tu kalau ada benda yang kamu nak, yang kamu perlu, minta dengan ayah, jangan minta dengan Nabi. Punyalah Sayyidina Umar sayang Nabi ni, pesan dekat anak dia, kalau ada tak puas hati apa, cakap dekat ayah je. Kalau kamu nak apa-apa, macam disebut ni kan, sekiranya kamu perlukan apa-apa, minta saja dengan ayah apa yang kamu perlukan.